Cantik tak cap saya ni guys? Okey, kalau korang berminat nak beli, boleh pergi dekat Instagram SV Apparel. So kat sana ada pelbagai pilihan cap, mostly berkenaan dengan otomotif lah. Ini salah satu contohnya, Suzuki MotoGP. Kalau korang berminat, boleh WhatsApp saya 011393958839. Murah saja, RM25, siap pos laju JNT. Dan cap ni dia, tulisan dia semua sulam, bukan chop. Dan kain memang berkualiti, pakai pun sedap, sejuk. Jadi jangan tunggu lagi, order cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome to the channel. Konten pada hari ini saya mengambil daripada komen korang yang minta. Saya dapati ada 2-3 komen yang saya rasa menarik juga komen ni. Maksud saya menarik kalau saya jadikan ianya sebuah konten, dan ianya pada saya satu konten informasi lah. Jadi ada saya terbaca tu dia minta, bang tolong buatkan konten ataupun video berapa gaji ataupun pendapatan minima untuk sedap pakai GTR. Saya sebenarnya dah pernah buat video ni, tapi video tu mungkin tak berapa detail ya. Tapi kali ni saya cuba detailkan berkenaan dengan berapakah gaji paling sedap kalau nak pakai Nissan GTR. Kalau korang nak tahu berapakah gaji yang sedap tu, kena teruslah melekat-melekit dekat video ni dan nanti ambil informasi. Berapakah gaji ataupun income yang paling sedap sekali kalau nak pakai Nissan GTR? Sebelum saya pergi jauh untuk cerita berapakah income yang paling sedap tu, saya rasa elok saya cerita dulu berkenaan dengan maintenance dia. Sebab maintenance dia untuk kereta ni adalah benda yang kita kena tanggung setiap hari, dan saya rasa ianya sangat penting untuk anda tahu. Jadi saya dah buat kiraan berkenaan dengan maintenance. Maintenance-nya yang biasa adalah maintenance insurance, road tax, minyak petrol, servicing, tire, disc rotor dan juga brake pad. Maintenance ini merupakan maintenance yang kita panggil wear and tear, yang mana kita selalu kena tukar. Contoh macam insurans, kita kena beli setiap tahun. Road tax pun sama, kita kena beli setiap tahun. Minyak petrol kita kena isi setiap hari. Servicing kita kena buat at least 6 bulan sekali. Tayar kita kena tukar setahun sekali. Disc rotor kita kena tukar setahun sekali. Dan juga brake pad pun sama, kena tukar setahun sekali, dengan andaian anda menggunakan kereta ini setiap hari. Jadi untuk maintenance cost yang saya nyatakan tadi sahaja berjumlah RM3,000 sebulan. So sekarang anda dah dapat idea kan berapa anda kena ada setiap bulan just hanya untuk maintain kereta ni, iaitu at least RM3,000, belum termasuk lagi bayaran bulanan ataupun installment untuk kereta ni. Tadi kita dah dengar berkenaan dengan maintenance untuk Nissan GTR ni, berapa banyak yang korang kena standby sebulan, lebih kurang RM3,000 lebih lah. Nak sedap standby lah RM4,000 just untuk dia punya maintenance. Seterusnya kita pergi kepada main topics untuk konten ni adalah berapakah gaji paling sedap ataupun pendapatan paling sedap untuk beli kereta ni. Jadi saya nak bahagikan kepada dua kategori. Satu, korang beli cash, dan yang kedua, korang beli loan. So kepada yang beli cash tu tak ada masalah lah ya. Korang cuma perlu standby RM3,000 lebih tadi saja untuk maintenance dia. Tetapi untuk orang yang tak ada duit, nak beli cash memang tak boleh, jadi dia terpaksa buat loan lah. Jadi yang pertama sekali, kalau korang beli kereta tahun 2000, daripada 2011, 2010, 2009, 2008, so kereta-kereta ni dah lebih 10 tahun, jadi kereta ni dah tak boleh buat loan bank. Jadi bermakna di sini korang terpaksa buat pinjaman peribadi ataupun terpaksa beli cash. Jadi kalau korang buat pinjaman peribadi, katakan kereta harga, kita ambil contoh satu kereta harga tahun 2008 RM250,000 So kalau korang buat pinjaman peribadi, rata-rata sekarang ni bank ataupun syarikat kewangan akan kenakan charge 10% untuk RM250,000 lah. Jadi saya dah kira dah semuanya. Kalau saya tunjukkan dalam ni nanti jadi panjang lebar video ni, jadi saya tak perlu nak tunjuk. Saya dah kira dengan kalau korang pinjam RM250,000 dengan andaian bayaran balik dalam masa 7 tahun,
So sebulan korang kena bayar kereta ni saja RM5,059. Bagaimana pula kalau korang beli kereta yang boleh loan dengan bank? Okey, contoh, kita ambil contoh kereta tahun 2017 yang berharga RM598,000. Kereta tahun 2017 untuk sport car sebenarnya tak boleh full loan, tapi dalam kes ini saya andaikan kita terpaksa bayar deposit jugalah sebab tak boleh full loan. Jadi kita andaikan deposit 20% daripada RM598,000 tadi, bermakna korang kena ada duit di tangan RM109,600, RM120,000 lah senang kira untuk keluarkan kereta ni. Lepas tu korang terpaksa pinjam dengan bank RM478,400. So kalau dengan bank untuk pinjaman kenderaan sebenarnya dia punya interest rate tak tinggi, tak sama macam syarikat swasta. So kadar sekarang lebih kurang 2.3, 2.4 macam tu. Jadi saya ambil 2.3% dan korang ambil maksimum. Loan ni ambil maksimum Jangan ambil short term, sebab biar ambil maksimum sebab kita nak kurangkan bayaran bulanan dia. Jadi berapakah bulanan yang korang kena bayar balik dengan pinjaman sebanyak RM478,400 selama 9 tahun? Jawapannya adalah RM5,346.50 sebulan korang kena bayar kereta Nissan GT-R 2017 loan dengan bank. Jadi kalau kita ambil yang 2008 tadi dengan 2017, bulanan dia macam lebih kurang, betul tak? Tetapi bezanya dekat sini adalah jumlah interest yang dikenakan kepada kita. Dan yang 2008 tadi korang beli cash terus 250k. Yang ini yang 2017 korang kena ada deposit sebanyak 120,000. Jadi ada beza dekat situ. Kalau korang nak tahu macam mana bank ni dia mengira kemampuan kita untuk membayar balik kenderaan ataupun membayar balik pinjaman yang telah dia berikan, senang cerita macam ni lah. Dia akan kali 3 dengan jumlah ansuran bulanan yang dia kenakan kepada kita. Sebagai contoh tadi RM5,000 dia akan kali 3, bermakna dia nak pendapatan kita sekurang-kurangnya kena ada RM15,000 sebulan untuk membolehkan dia bagi pinjam duit dekat engkau orang untuk bayar balik bulanan sebanyak RM5,000. Bermakna dekat sini korang kena ada pendapatan at least RM15,000 bersih. Kena ingat bersih, bukan RM15,000 kasar. Masuk kasar di sini belum tolak duit rumah, belum tolak duit kereta Myvi, belum tolak duit pinjaman motor, belum tolak duit court payment dan sebagainya. Dia nak bersih. Masuk bersih dekat sini setelah ditolak semua komitmen-komitmen yang korang ada, barulah dia akan senang hati atau rela hati beri duit kepada korang untuk korang beli Nissan GT-R. Jadi kat situ korang sekarang boleh nampak kan berapa sebenarnya gaji bersih yang korang ada untuk beli Nissan GT-R ni. Jadi sememangnya untuk beli kereta sport car ni tidak mudah disebabkan oleh syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak bank tadi. Lagi satu, syarat untuk beli sport car dengan kereta yang lain-lain, maksudnya kereta kebanyakan tu macam kereta 4 pintu yang lain, dia berbeza syarat dia. Syarat untuk beli sport car 2 pintu lebih ketat berbanding untuk kereta yang 4 pintu. Dia ada kategori-kategori dia yang bank ambil. Dia ambil kategori-kategori tersebut berdasarkan daripada pengalaman dia memberi pinjam kepada orang-orang ni yang beli kereta sekian-sekian. Jadi dekat situ dia dah ada dia punya kadar dia dan dia dah tahu dah untuk mengira risiko kemampuan orang ni bayar balik kepada dia. Jadi saya rasa setakat tu saja berkenaan dengan berapakah gaji ataupun pendapatan yang paling sedap untuk korang memiliki Nissan GT-R. Nampak macam tak senang, tetapi korang bila dah tengok video ni janganlah putus asa, terus saja berusaha capaikan impian korang, sebab dalam dunia ni tak ada yang mustahil. Kalau korang berusaha dengan kuat sekali, lepas tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lepas tu bertawakal, insya-Allah dia akan kasih mudah segala-galanya. So macam mana? Dah dapat idea tak berkenaan dengan berapa gaji paling sedap kalau nak pakai Nissan GT-R? So saya buat video tadi tu adalah berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri ataupun pendapat saya sendiri. Mungkin korang punya pendapat berbeza, tapi ini adalah pendapat saya
yang saya dulu pernah pakai GTR. Jadi bila saya dah pernah pakai GTR ni, saya adalah pengalaman saya. Jadi terpulang kepada korang, nak ikut ke tak nak ikut ke, terpulang. Tapi itu adalah pendapat peribadi saya berdasarkan pengalaman sebenar saya berkenaan dengan berapa gaji paling sedap kalau nak pakai Nissan GTR. Jadi macam yang saya cerita dekat video tadi lah, berapa gaji yang paling sedap. Kalau korang tertengok bahagian yang akhir ni, rewind lah balik, tengok balik kan berapa saya cerita yang sedap tu, ya. Okey, jadi saya rasa setakat ni saja konten saya pada kali ini. Jangan lupa untuk masuk kontes giveaway ni. Bukannya susah pun, korang komen berkenaan dengan video yang saya cerita tadi tu. Lepas tu panggil kawan-kawan korang, like komen korang, tengok video saya, subscribe channel ni. Jadi saya rasa setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi pada video esok hari dengan konten-konten insya-Allah yang lebih menarik. Kalau korang nak tengok konten apa, korang boleh komen dekat bawah. Insya-Allah saya akan ambil komen tu dan saya akan jadikan konten. Jadi goodbye guys. Audio Jungle.